لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin yang dikasihi sekalian, pada malam ini masih lagi kita berada dengan sejarah ataupun cara hidup Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku pengasas cara nak tarikh sejarah hijrah tu, tarikhul hijri, catat no ayat tahun hijrah tu, dialah orang hawi pandangnya balah ni. Di samping itu berkaitan dengan hadis yang mana beliau riwayat juga berkaitan dengan cara kita beribadat ataupun yang dikatakan pelaksanaan ibadat, ataupun satu makna lagi mafhumut tadayyun, konsep kita beragama tu balah mana, pesi mana. Pada satu hari itu ketika beliau berada di atas mimbar, iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu terhenti pada niat, dan bagi siapa-siapa hak niat itu, situlah hak dia boleh. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Masih lagi Umar Khattab ada riwayat hak ia pernah dengar Nabi bersabda, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita pernah dengar bahawa ta'imeh ia royak mengenai hijrah, iaitu segala-gala perpindahan daripada kekurangan kepada kepenuhan. Hijrah berpindah daripada segala-gala kecuaian kita, berperang kita tu, usaha nak jadi sempurna. Berpindah daripada kepahaman yang tak ada nak kata salah sangat, tapi masih ada jadi sengit lagi, kepada kepahaman yang lebih lendik lagi, insya-Allah taala. Pada satu hari itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia tanya mengenai seorang lelaki di kalangan orang ramai-ramai ni. Dia kata, siapa dia? Kata kenal seorang lelaki tu. Ada dalam ramai-ramai tu dia kata, saya ya Amirul Mukminin, saya kenal dia mengenai si anu tu. Umar pun tanya dia, mun jadi jiran dia kah? Mun jadi jiran tetangga dia kah? Oleh kerana jiran saat ni yang lebih mengetahui, manusia yang lebih mengetahui dengan akhlak-akhlak jiran. Mengaku kata kenal dia tu mun jadi jiran dia ke tak? Oleh kerana jiran ni kenal mu aku, kerana dia kelakuan kat sikit sebanyak tu dia tubik dengan hajiran tetangga saat ni. Orang lelaki tu pun kata tak ada jadi jiran ni. Kalau gitu kau Umar tanya kata, mun biasa saing dengan dia game musafir ke gana, game musafir sekali ke gana. Kerana hak musafir saat ni, jarak perjalanan musafir saat ni yang mendedah pakai perangai, dia tubik. Hak mana hak gapo ni sai ke gapo sikit sebanyak hak ni sai lek tak molek gak, dia tubik lalu dah. Orang lelaki tu pun kata tak biasa game musafir dengan dia. Umar lagi masa tanya, kalau gitu kok mu biasa menego dengan dia ke gana? Ataupun mu biasa muamalah dengan dia dengan sekut samah ke gana? Oleh kerana mata duit saat ni sekut samah ni, itulah yang menzahirkan bijih-bijih orang lelaki saat ni. Muamalah dengan duit tu boleh tahu. Lalu itulah orang tu kata, tak. Kalau gitu kok Umar kata, boleh jadi mu duk tengok dia duk hangguk-hangguk kepala dia di masjid, duk tunduk, duk bangun, duk tuduk, duk bangun dari masjid ke gana? Orang tu kata, ya. Aku duk tengok, duk perhati dia kata di masjid, duk pengok, duk bangun, duk pengok, duk bangun dalam masjid itu dalam arti kata semaya lah. Umar kalau gitu kok, dia kata, duk. Kalau gitu mu tak kenal dia. Kalau semata-mata duk tengok, duk pengok kepala, duk bangun, duk tunduk, duk bangun, duk tunduk, duk bangun, balas tu kita duk pecah dia.
terikat dengan dia dengan jasa tu dengan rupa zahir saat ni, masih lagi tak kenal dia lagi. Kerana yang dikasihi sekalian, Umar di diri dia sendiri itu radhiyallahu anhu, dia tahu bahwasanya boleh jadi seseorang itu apabila ia tubik keluar daripada pintu masjid sana di genu pintu masjid sana, kemudian ia pakai selipar dia tu, ia pergi keluar pada dunia, ia pergi bertabur sana, masih lagi sana duk molek-molek dalam masjid, tiba-tiba bawa dia tubik tu, dia makan harta orang ni, dia melawan kata kepada orang ni, tu. Dan juga Umar sendiri pun dia tahu kata semata-mata parah rupa katakanlah janggut dan sebagainya situ tu boleh jadi penipu, orang menipu masih banyak lagi dengan hak jasa tu. Kemudian pakaian hak pasal baju hitam ataupun ibayah hak hitam, hak tutup hitam tu tak pasti kata si perempuan itu tu orang perempuan yang baik. Umar lagi dia tahu bahwasanya kata kayu sugi duk sugi gigi tu boleh jadi seperti mana mari duk asah mata mising untuk nak apa dia ni, untuk nak kata kepada orang, untuk nak mengupak kepada orang, untuk nak pelaga kepada orang. Dan juga Umar saat ni dia tahu kata semaya tu boleh jadi buat bentuk seorang cantik bagi orang menipu, orang hak sedang. Semaya kau nampak molek kau orang tu orang menipu, ataupun haji itu tu boleh jadi satu pakaian dari segi yang panggil tanak dalam sangkum untuk haji, sedangkan dia tu orang hak pesing tu ada karut-marut dari dalam masyarakat. Semua tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia percaya bahwasanya kalau tadayyun, kalau patibat hak sasana ki ni tidak ada satu tubik daripada pertikam hariye, tingkah laku hariye, dia kata tadayyun tu pasal tadayyun gongong. Lah mana tadayyun gongong? Ikutlah gapo-gapo pasal gongong. Tengok luar tu molek tapi isi dalam tu tak ada. Balas tu. Sebab dapati dia kata iman hak pasal bohong, iman pasal hak palsu sat ni lebih berat daripada kekufuran hak nyata terus-terus. Hak ni iman tapi palsu. Hak ni kufur tapi terus-terus. Kedua-dua tu keji, tetapi iman hak pasal palsu sat ni hak ning nah hak Allah Subhanahu Wa Taala ya pesep ingat baik-baik. Humul adu fahdharhum. Mereka itu adalah musuh, kena jaga baik-baik. Pasal iman palsu ni hak ning lah hak jaga baik-baik. Kerana dia humul adu fahdharhum dalam suratul munafiqun. Humul adu, mereka itu adalah musuh ataupun seteru. Kena beringat baik-baik. Dan tempat pengukuran hak sebenarnya di sisi Umar Khattab radhiyallahu anhu, momong dia saat ni ialah patik sampan. Cara bergaul, cara beramuh-ramuh hak tulah hak tubik nak boleh kata kita nak nilai, kita nak prama seseorang. Bukan kalau kita tilik kata dia semaya semata-mata dia semaya ataupun rupa bentuk zahir dia balah mana tu, dia bukan situ. Situ yang dikasihi sekalian, apabila orang saat ni dia tak tilik, dia tak dapati satu perhatian di antara perbezaan. Ya gapo ni? Hijrah Umarul Faruq. Hijrah ni berpindah. Kita duk usaha, duk kacau mari ni, usaha nak buat jadi kita nak bentuk demi lepas so kita tak buat rian ni, tujuan nak jadi usaha, nak jadi kita ambil pakar untuk nak membekali kita nak menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sabit balas tu. Kalau gitu kok apabila kita tak manusia saat ni tidak perhati perbezaan di antara seorang menego yang beragama dan seorang menego yang tidak beragama, beda gaponya. Jadi kalau kita tengok dua orang hak pasang hak duk menego, yang ni kok nampak juru dalam sejik, tapi bak jual beli dia tu
nasallallahu salamah, tak serupa dengan hak seorang lagi tu. Nampak kata tak ada juruh le sejik, tapi bab jual beli dia tu ya amat makti, ya beramanah. Sini ni di sisi Umar Khattab dia tak ada kandak di situ. Tak ada nak pasal orang juruh le sejik, tapi bab jual beli dia tu masih duk menipu orang lagi. Sedangkan hak soal lagi tu tak ada juruh sangat. Karena dia kata, pandangnya dia kata juruh seseorang ni kelik pada dia sendiri. Tetapi apabila semaya seorang saat ni kelik pada dia sendiri, akan tetapi apabila dia juruh dalam syarikat ni, hak ni pekdah kelik pada orang ramai. Lalu itulah pekdah kelik pada orang ramai lebih aula daripada seorang itu juruh pada peribadi dia. Seperti itu juga apabila isteri tidak lihat, tak kenal perbezaan di antara seorang lelaki yang juruh dalam bentuk hak pasal juruh hak dia buat zahir-zahir itulah, dan seorang suami hak pasal hak tak juruh saat ni. Kalau gitu kok, apakah pekdah pasal nak sedang dalam hal beragama itu? Balas itulah juga ibu bapa terhadap anak. Balas itulah juga seorang orang panggil ketua kerja hawanangan. Hawanangan ikutlah. Apabila dia tak pandai beza di antara anak buah dia tu, lukna dia tu tak pandai beza di antara hak mana situ tu, dia tubik satu masalah juga. Sini dapati kata amat jadi musibah sekiranya kalau kita kelik daripada kita pergi buat haji. Tetapi semata-mata pergi buat haji kelik tu, beli wah tamar, wah kelik air Zamzam, wah kelik sejadah dibuat, dipalik di negeri Cina dan macam-macam. Kalau semata-mata haji duduk situ tu, saya siadai ngapaman kita duk beratus-ratus ribu. Kalau semata-mata kita pergi buat haji, pau kita hak besar tu ialah boleh beli wah tamar Mekah wak kelik, boleh beli air, boleh bawa air Zamzam wak kelik, boleh beli sejadah di sana wak kelik. Tu. Dan juga amat keji sekiranya kita daripada puasa kita. Terhenti hanya kita nak buka puasa dengan gapo. Dengan sambusa, dengan muktabak dan sebagainya, jenis makanan hak manis dan minum segala-gala tu. Dan amat hak paling keji sekali ialah semaya kita tu jadi seolah kata gerak geri tu yang dapat urat sendi kita tu boleh pekdah. Semaya kita tu boleh pekdah molek. Urat sendi kita tu jadi beri molek. Tetapi hati kita tu tak dapat pekdah daripada semaya. Hak ni lah hak Umar dia bosan. Semaya kita rokok, urat kita, urat pinggir kita, urat paha kita ketika sujud, urat hak belikat kita, urat bahu kita, urat tekak kita tu. Belaka semua tu boleh pekdah belaka. Tetapi hati kita tu tak terbit lagi pun yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau gitu kok rupa tadayyun, rupa berbentuk agama pada zahir ni comel, dan kita ni berbangga dengan agama kita tu sama ada bentuk zahir pun sama telah benar hak batin. Tetapi hak paling jadi aib sekali ialah kita berpegang dengan benar zahir sedangkan kita menghalak membiarkan benar hak batin. Situ yang dikasihi sekalian, agama yang mana pada satu hari ketika kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berubah orang gemala kami pergi kepada apa dia ni? Pimpin ummah. Duk dengan gemala kami, tiba-tiba jadi berubah gigi kepada pemimpin ummah lalu dah situ. Tapi bentuk rupa tak ada berubah. Hanya hak berubah ataupun hak paling berubah sekali ialah sikap, gerak geri, tingkah laku, kelakuan itu berubah habis. Kalau kita main nak buat perbandingan sikit sebanyak dah. Cuba kita main tengok. Abu Jahal
Dia pakai jubah, dia pakai baju, dia pakai belik subel di kepala dia. Serupa dengan Abu Bakar juga. Tak ada kata beza. Abu Jahal pakai dia tu. Pakai jubah, belik subel. Serupa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pakai baju tu, pakai jubah dan belik subel. Umayyah bin Khalaf. Hak buat seksa kepada Bilal. Kalau kita tengok di segi lanjut janggut dia tu, panjang seperti mana Abdullah bin Mas'ud juga, tok guru Quran tu. Kalau kita tengok di segi mata benda pula dah, pedai Uthbah bin Rabi'ah daripada biji serupa dengan pedai Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Pakai Abu Jahal serupa dengan pakai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rupa lanjut janggut Umayyah bin Khalaf hak buat nyanyi kepada Bilal tu serupa dengan hak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di segi mata benda pedai pula dah, pedai Uthbah bin Rabi'ah, orang hak kepala musyrikin saat ni daripada benda hak serupa hak buat. Dia panggil gapo ni hak pelik pedai Khalid bin Walid. Jadi pada umumnya serupa belaka tu di segi bentuk rupa, tetapi hak bezanya al-madmun. Inti dia tu beza, isi inti dia tu. Hak ni lah inti isi ning yang dikatakan al-Islam. Inti hak ning, isi hak ning ni ialah al-Islam. Orang-orang tulah, masyarakat tulah, bahasa tulah, bangsa tulah, pakaian tulah. Tetapi perbezaan di segi patibat, di segi orang panggil tak senang hak perintahan Allah Subhanahu wa taala. Sini tiga makna, tiga wajah daripada makna al-Islam. Sepatah kata al-Islam saat ini disebut dalam Al-Quranul Karim, kadang-kala sebut cara terus-terang. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Terus-terang sebut lagu tu. Kadang-kadang mari sebut ambil daripada umbi tua akson dia tu. Tua akson dia daripada sing leming, al-Islam daripada sing leming, as-silm, santipap. Mari daripada hak tu, hak sing leming tu juga. Ambil daripada orang panggil tua akson dia tu 81 wajah. Semua 81 wajah tu duk musing duk dalam 3 bentuk. Makna al-Islam ialah makna al-ikhlas, iaitu berisuci. Kalaulah tak ada kita ikhlas, Islam kita tu Islam kulit, bukan Islam isi. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Aku berikhlas demi kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Dan Allah Subhanahu wa taala lagi berfirman, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur." Tu Islam balah tu bermakna al-ikhlas. Makna yang kedua di segi al-Islam, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duk main duk perak masyarakat setelah mana dia jadi pemerintah situ tu, main nak jaga hak ni, nak jadi tubik butir keislaman seseorang itu. Iaitu yang keduanya akuan dengan lidah. Sarafat dengan lidah kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman hikayat kepada orang hak desa sat ni, orang hak perkampungan, dia katakan, qalatil a'rabu amanna, berkata oleh orang al-a'rab, orang hak kampung tu. Orang duk pak kampung sikit, bukan orang bandar kok. Amanna, kami beriman. Tuhan royak tak. Qul lam tu'minu. Tak. Tak ada beriman lagi. Walakin qulu aslamna. Tetapi katalah olehmu, kata kami ni Islam dulu, tak ada. Walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Masih lagi iman tu tak jerak molek lagi dalam hati tu. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Sebab kita yang dikasihi sekalian,
Duk nen haning ni al-iman gapo tujuan ya? Ya kepala modal dalam hak kita perniagaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu iman. Tontun kita duk situ kepala modal kita. Banyak kepala modal kita beres dalam perniagaan kita. Sikit modal sikit email kita dalam arti kata sikit kepala modal kita tu itulah terhenti dalam jarak masa yang camkat, jarak masa terhad bagi kita. Dalam umur siapa 40, 50, 60 usaha jadi kepala modal kita banyak dalam hak kita nak berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala asitu. Dan juga makna yang ketiga ataupun wajah yang ketiga ialah serah penuh-penuh dan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti kata berhimpun dengan 3-4 perkara. 1. Akuan kita dengan lidah. 2. Percayai kita dengan hati. 3. Setia kita dengan perbuatan. 4. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala-gala kemenukan qada dia. 4 perkara situ. Akui dengan lidah, percaya dengan hati, setia dengan perbuatan, serah pada segala-gala perintahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata, satu makna lagi, apabila kita duk jadi ada beran lagi, duk meleweng lagi daripada batas sel tu, Islam kita tu tak ada molek lagi lah, nasallallahu. Tak ada nak kata kita tu orang asing ataupun jatuh agama, tapi keislaman kita tu selama mana kita mengaku dengan lidah, kita percaya dengan hati, kita setia dengan perbuatan, tetapi kita hidup buat benda yang tidak diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu keislaman kita tu sebucutu tu masih jadi terparah situ, nasallallahu alaihi wal afiyah. Dan kita pada umumnya yang dikasihi sekalian, kita apabila kita lihat parah rupa pada zahir orang tu orang bertadayun dan tu baik perangai dia tu tak molek, kita tak boleh mengumumkan. Kita tak boleh kata semua pasal orang berjanggutlah ni berlaku. Tak boleh. Hak tu peribadi dia balah tu. Ataupun hak pasal pakai jubah ni tak boleh dak harap. Tak boleh. Ataupun orang hak tina pasal pakai hak hitam belaka tu dah. Pakai abayah tutup habis tu tak boleh dak kira tu gelipar harak. Tak boleh tu. Tak boleh dak pokong balah tu. Kerana pada umumnya kebanyakan kes tu masih duk jadi molek lagi insya-Allah taala. Hanya duk jadi di mana? Duk jadi di diri seorang manusia sana apabila dia kasih ataupun dia benci. Apabila dia kasih ataupun dia benci, penatlah atas diri dia tu nak keadilan. Dia nak tang community time saat ni apabila dia kasih dia benci, susah lalu dah, penat dah. Dia nak menegak keadilan, dia nak insaf dengan hak siapa dia kasih, dengan hak siapa dia benci, dia nak buat wujud di pertengahan situ, dia susah lalu dah. Tabiat manusia di situ. Kalau gitu ke, ia tu baik. Apabila hak orang hak dia kasih, hak dia sayang, salah lah mana pun dia nampak halus kesalahan kesalahan dia. Dan orang hak dia benci walaupun kesalahan kesalahan tu halus, tapi besar bagi dia. Itu Umar mari dak perak hak tu. Mari dak perak kata kita kasih, kita sayang, kita benci, kita lah mana tu, jangan tinggal. Kunu qawamin, hendaklah kamu tu menegak keadilan. Sama ada kita kasih, sama telah kita benci. Bukan bermakna kata kita kasih segala-gala kaipar dia hak besar nampak halus bagi kita, dan segala-gala hak kita benci saat ni kaipar dia tu hak benar hak halus kita nampak besar bagi kita. Tak boleh situ. Oleh itu, cara pengukuran saat ni Umar dia katakan, la tanzuru ila siyami ahadin wala ila salatihi. Jangan kita duk nilai atas seseorang itu semata-mata atas kata dia puasa ataupun semata-mata dia semaya. Tetapi tepat pengukuran kita nak nilai pada dia tu ialah kebenaran apabila dia janji, amanah apabila dia beri amanah pada dia. Dua cuk tu besar. Dalam hal tepat dia janji gapo tu dia ikutlah kebenaran apa dia tutur kata saat ni ataupun dia janji. Yang keduanya apabila dia beri amanah pada dia tu, bebankan amanah pada dia,
ia tunai cara betul benar sungguh. Hak tu hak tempat pengukur dia. Sekali pun rupa ialah mana, sekali pun tak adalah mana dalam habat semaya puasa. Situ Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga dia kata lagi, kita tak akan kenal orang kecuali kita musafir dengan dia, ataupun kita menegur dengan dia, ataupun kita hutang pada dia, ataupun kita ambil hutang kita, imma kita berhutang daripada dia, wa imma kita dia tu berhutang daripada kita. Hak itulah tu boleh kenal sungguh. Dia kata tak akan kenal seseorang itu kecuali satu, apabila kita musafir dengan dia. Dua, kita menegur dengan dia dalam arti kata muamalah, patik sampan dengan dia. Ataupun kita berhutang pada dia. Ataupun kita minta daripada dia tu hutang, kita nak minta berhutang. Yang dok terpedaya, dia kata la yaghurrannaka dandanatahu bil Quran. Jangan dok kita terpedaya dengan dia tu baca Al-Quranul Karim ataupun dia tu panye dalam hasujud. Oh, berat umanya jadi nilai, subhanallah. Kita mari nak kecek sini bukan kata nak terbaik, nak korek kaipah seseorang kita tu dok. Kita masing-masing tahu hadi kita, sekiranya ada wairah hak mana, penyakit hak mana hak akan disebut saat ni, usaha kita dah beki kerana masih ada lagi di diri kita ni, nyawa kita dak menyawa lega molek. Ada okat lagi bagi kita. Kesilapan kita tu tak ada salah. Apabila kita ada beberapa hak bocor saat ni, ada beberapa kekurangan, ada beberapa cudon bagi kita saat ni, usaha kita beki cara diri kita di samping astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah situ semua. Pada satu hari Umar al-Faruq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tengok seseorang itu duk semaya, duk tunduk kepala dia gitu. Tunduk kepala dia. Dia katakan, tuai tekak tu. Akik gak batai tekak tu. Sesungguhnya khusyuk itu duduk di hati, bukan duduk di batai tekak. Ini kita dapati katakan, satu kepahaman kita dalam bab semaya saat ni, di antara kita nak sang kurang khusyuk dalam kita tu, masalah mata mana saja, ya pergi turun tempat sujud. Bukan mata mana kita turun di tapak kaki tu, duduk tempat hak sujud. Mana? Kalau kepala kita duduk di gini, tempat kita sujud duduk situ. Di hujung meja ni. Bukan duduk di tapak kaki kita tu duduk. Jadi kita apabila pergi tunduk pada tapak kaki kita tu, tak kena. Karena Nabi SAW bersabda, mata mana syaitan kita tu, di tempat kita sujud. Tempat kita sujud tu berapa onsa kalau kita berdiri gitu. Duduk dalam sekitar 90 onsa kau turun mata mana kita. Bukan turun ke bawah tempat 5 onsa kan 10 dak bukan. Hak tu hak duk jadi hak batas tekak duk jadi gitu tu. Hak tu tak kena. Umar Khattab radhiyallahu anhu, dia tengok orang tu terlalu duk mari duk menunuk batas tekak saat ni dengan kepala dia, dia kata ya sahibar raqabah. Wahai tuai batas tekak tu, akik sikit batas tekak saat ni. Kerana sesungguhnya tu khusyuk duk di hati, bukan duk di batas tekak. Dan juga dia pada satu hari pula dah, dia tengok seorang pemuda tu, sepatulah juga bentuk dia semaya saat ni. Dia kata, ya hadza irfa' ra'sak. Wahai ni, akiklah kepalamu sikit. Kerana khusyuk saat ni, tidaklah melebihi daripada hati. Khusyuk saat ni tu jadi kena, jadi semakar dengan hati. Dalam arti kata perasaan kita, bukan pacaan dera kita tu tak. Bukan anggota tu kita tu tak. Oleh kerana siapa dia menunjuk khusyuk, buat jadi sang sedang khusyuk tu lebih daripada hati dia, seolah-olah kata dia menimbulkan benda hak munafik hak dalam diri dia. Nauzubillah min zalik. Orang gisang ya ataupun yang sedang khusyuk dia tu lebih daripada hak hati dia hak sengoti. Kurang pencing hak hati dia ada sejak mana khusyuk, tapi dia buat lebih pada tu seolah-olah dia kata dia nak menunjuk benda hak nifak dia. Sebab itulah Umar dia teriak hari dia tak ada tu. Dia tanya Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah ni
orang hok jaga rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam, hok kuamlap Nabi. Dia kata cuba royak gatik gak Huzaifah. Siapa dia hok Nabi rabu, orang hok munafik tu. Huzaifah kata tak boleh royak. Tak boleh royak hok tu rahsia. Tapi memanglah Nabi sebut sore hok munafik. Yang muskilah hok dok bimel gapo kita dok kecek bab ni. Dok bimelnya masalah kata semaya. Tetapi duduk di patak neraka. Na'udzubillah min zalik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Seorang munafik itu hal perbuatan dia sakton hak tubik daripada diri dia tu ataupun dia sedang dia tu kakah hak dia sedang tu sekali pun dia semaya tak terpakai. Akhir sekali dia jadi penghuni patak neraka juga. Na'udzubillah min zalik. Itulah Umar yang teriak tu. Dia kata, ya Huzaifah, cuba royak gatik. Siapa dia orang munafik hak Nabi rabu? Huzaifah kata tak boleh royak. Lepas tu kalau tak boleh royak, kalau gitu gak gini. Saya ada kedok dalam senarai nama saya ada kedok. Belalah mu tak boleh royak semua pun. Saya dalam ramai-ramai tu ada kedok. Huzaifah kata tak ada. Lepas tu dia pesan kepada anak ya Abdullah. Abdullah. Wahai Abdullah. Kalau ayah mati, jangan gaduh semaya lagi. Abdullah ni, kita tanya Huzaifah dulu. Nama ayah tu ada kedok di kalangan orang munafik. Kalau Huzaifah yang kata tak ada, duk bimel-bimel lah ni, takut Huzaifah yang kerencai pada ayah. Sebab tu dia royak kata tak ada, dia kerencai. Tapi buat ayah pejam mata rapat dah, belum pada puak mung pun nak semaya, wahai anakku Abdullah, kita tanya Huzaifah sikit. Kalau Huzaifah kata tak ada, langsunglah semaya. La haula wala quwwata illa billah. Halusi dia buat. Halusi sikap dia lagu tu, kita mari halusi kita learning. Kita matatan kita tak sapa pada Umar Khattab. Bukan nak sapa nak ayat tatai kata tak sapa. Tapi nak ayat kata kita tu dengan halus singa matatan dia buat lagu tu jadi seolah kata kita jadi kriat. Tetapi kita perakna dalam hak kita nak usha nak jadi kata menimbulkan benda khusyuk hak sengoti. Kalau kata 5% pun tak apalah 5% lah ni. Jangan duduk dalam hati kita 5% khusyuk, perbuatan zahir kita tu 10%. Jangan. Jadi podi-podi antara benda zahir dengan benda batin. Hak hari ni, pas esok lusa naik sampai 10, naik sampai 15, pentingnya seimbang. Makan di antara benda zahir dengan benda batin tu jadi selaras situ. Hak tu hak dia nak. Kalau gitu kok apa makna khusyuk saat ni? Khusyuk saat ni ialah terdiri hati kita di antara di hadapan Allah Subhanahu Taala dan merendah diri kita pada segala-gala kebenaran hak Allah Subhanahu Taala. Ia bukan makna kata duduk dengan ilmu banyak. Nama kata duduk sigung tok guru mana-mana dak. Kira kata gini, bukan nak balas kata ada ilmu banyak, ilmu sikit dak. Ya kita kira kata apabila ada laktan kita boleh patibat, kita top senang. Hak Tuhan perintah, hak Nabi perintah, alhamdulillah sekalipun ilmu kita tu koda-koda mengenai hak ning tu dulu. Tak nanti kata banyak, lepas tu mari duk tekan, mari duk berbantah dengan yang lain gini-gini. Dak bukan tak boleh balas tu. Dan juga dia kata di antara alamat-alamat khusyuk. Nak tahu kata ada tak khusyuk dari diri kita saat ni? Di antara alamat dia, apabila seorang hamba, iaitu kita masing-masing saat ni, apabila seorang hamba saat ni, dia buat salah silap, kama dia pergi tunjuk pada dia tu akan kebenaran, dia prom nak terima, sedia nak terima. Tu khusyuk lah tu. Kalau lagi royak pada dia nak bentuk dia, masih duk berdegil lagi, masih duk tekan lagi, masih duk terik urat-urat tekak tu, sekalipun dia semaya berapa bakul pun, na'udzubillah min zalik, tak ada metah khusyuk. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Dan juga Al-Junaid, salah seorang di kalangan
sigar tabi'in kata al-khusyu' ialah mengenah hati kita, merendahkan hati kita pada Allamul Ghuyub. Ada seorang pelajar baru kelik baru masuk, baru mari minggu lepas baru ni. Mari lepas ngaji yang mula buka 5 kedai. Ne singha, ne kania. Dalam arti kata 2 bulan kasar-kasar ibu. Kata adik duk mana dulu? Dia kata ngaji di Sudan. Lepas tu duk tahu apa dah di Sudan? Duk tahu 3 dah. Lepas kat mana kelik hak masalah hak Covid ni lah. Covid-19 dia kata ha. Lepas tu tanya kata, "Pahla mana berasa gana kelik?" Dia kata siadai ustaz. Saya kata tak. Tak usah siadai lah. Sebab wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita benci, kita tak kenal satu-satu perkara, tetapi benda tu lebih baik bagi kamu. Oleh kerana wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui dan kita tak tahu. Petai hari kelik dumuh mari tengok banjir besar di negeri Sudan. Lalu ni saat ni tu 500,000 orang dah. Tak ada tempat duduk. Rumah tu berjuta dah. Sampai serutuh hanyut dengan banjir air sungai ni. Sinilah saya rasa khabar. Boleh pergi royak dia esok hari Ahad ni. Ingat dah Ustaz royak pada adik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh royak dia. Satu bukti situ. Bukan sakcai. Tapi nak jadi bentuk kata dia tu. Segala-gala Tuhan pilih bagi kita tu. Kena berlaku. Sekalipun sekaligus tu. Kita kata sesat. Oh siadai. Tak ada siadai. Sebab kalau dia masih duduk di negeri Sudan lagi. Boleh jadi hanyut dengan air tu. Ataupun habis-habis tak duduk dengan susah. Lepas tepat. Baru mari pindah hidup setepak ni. Mari air kot ni. Derah kot ni. Baru duduk tempat nung, tempat yang kedua pula dah. Mari ada rah di tempat yang kedua. Yang ketiga. Duduk dengan susah hati. Ni klik tepat. Ada ibu bapa, ada beradik, ada waris warah. Ada duduk di rumah nak mari disetapankan siksa. Habis bila lewat kalau dengan mutu sejah. Habis bila derah 5 minit. Duduk tak ada apa. Kalau duduk dek nunggak susah. Kita pun susah hati nak klik tak boleh. Ibu bapa kita susah hati pun. Dia ingat pada anak. Sebab itulah kita kena ingat semata-mata jadi ingat. Kerap wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan juga as-salafus salih. Semua ijma' kata tepat hak khusyuk. Sentral hak khusyuk saat ni. Sentral dia duduk mana? Sentral dia duduk di semua kita. Duduk di akal fikiran kita. Ataupun duduk di mata mana kita. Ataupun duduk di telinga pendengar kita, ataupun duduk di bahu kita, ataupun duduk di segala-gala anggota kita. Mana sentral khusyuk? Semua pun as-salaf ijma'kan kata, sentral khusyuk ni duduk di hati. Dan buah dia tu, saka hak sentral ni, pergi kepada panca indera kita. Sentral duduk di hati, lepas tu dia tu baik saka. Tantang lain-lain saka tu baik pergi pada 12 tangan, 12 telinga, 2 betik mata, 12 kaki. Lepas tu subhanallah. Awak-awak ruh kita nak tubik tu, tengok Allah subhanahu wa ta'ala yang buat. Mula-mula belum pada nak jadi, mula-mula nak jadi tak ada saat ni. Nyawa dia tu, ruh tu tak ada sampai kaki tu dia nak bangun dah. Khuliqal insanu min ajal. Wa kana al-insanu ajula tabi'ah. Manusia saat ni gaduh gopoh-gapoh. Tak dia nak sepenuh ruh nak pergi berlari daripada tubuh badan nak pergi ke kaki tu nak bangun dah. Winian masuk tu tak dia sampai kaki dia tu nak bangun dah. Akhir sudah saat ni manusia saat ni awak-awak roh tu baik di kaki. Mula-mula nak tak ada winian ni tak ada di tapak kaki ni. Takutnya bangun nak pergi lari. Padahal nak lari pergi ke mana dah. Subhanallah. Suk hak tubik di batas halqum. Situlah innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah saat ni dia terima taubat seseorang hamba dia
Selama mana tak ada gelgok suara di batas halkon dia tu, hak winian dia nak tubik. Selama mana tu tak lega molek lagi. Bila-bila kita duk dengar lah ni, astagfirullah. Jauh kita. Astagfirullah. Dengar bila-bila, istighfar bila-bila. Dan juga pada satu hari Sa'id bin Musayyib menatu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tengok seorang lelaki duk semayih tapi duk main dengan janggut dia, duk main gitu. Maka Sa'id bin Musayyib dia kata, "Lau khasha'a qalbu hadha, kalulah si hodok semaya saat ni. Kalulah khusyuk hati dia, tetap anggota dia tu jadi khusyuk. Tetapi oleh kerana hati dia tak ada khusyuk, sebab tu dia duk jadi gapo dia ni, alah, macam-macam lah duk tubik. Mula wasa lengah, mula wasa lupuh, mula nak bergaru macam-macam kerana sini tu tak ada khusyuk. Tak bergaru gapo sikit sebanyak tu terhenti pada kita tu nen pada khusyuk. Juga as-salaf dia kata, elok kelakuan hak zahir saat ni ialah lambang pada elok benda batin dia tu. Kelakuan hak zahir saat ni nampak molek, tubik satu hak kelakuan dia hak dalam dia tu hak sungguh. Situlah Huzaifah yang besar. Huzaifah siapa dia hak saat ni hak kita royak kata hak Umar duk tanya tuwe hak membawa rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah ni pula dah Nabi royak ambil semenjak Nabi bakit jadi Nabi, suk siapa nak gulung langit bumi. Segala-gala ada di Huzaifah belaka. Ada hak yo royak tu royak hapi, hak Nabi royak tu ambil di lepas subuh, Nabi naik mimbar. Royak, suk siapa bezuhur. Turun mimbar, semaya reka-reka. Tak ada semaya tu 4 rakaat lah, tapi tak serupa dengan semaya, reka-reka. Lepas tu naik mimbar pula. Royak, siapa bek asar. Turun semaya asar, reka. Naik pula mimbar, royak, suk jatuh matahari. Hari tu Nabi royak segala-gala akan berlaku semenjak daripada dia orang panggil di lantik jadi Nabi, pergi kepada dia wafat, suk siapa nak gulung langit bumi. Adanya hak ingat, adanya hak lupa dalam ramai-ramai sahabat, tetapi hak pergi kemah teguh hak tahu berlaku saat ni, di antaranya Huzaifah. Pada antara Huzaifah, dia tak ada royak terus-terus, tapi dia ambil sepeng kata dia wikra' daripada hak Nabi duk royak, ambil di pagi, suk sampai jatuh matahari. Dia wikra' dia katakan Huzaifah, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Awasilah, jaga, beringat baik-baik dengan khusyuk pasal khusyuk nifaq. Sahabat tanya dia kata, wa ma khusyu'an nifaq? Lah mana khusyuk pasal nifaq tu? Huzaifah dia kata, antaral jasada khasyi'an, mu tengok tubuh rangkai tu khusyuk tapi hati tak ada khusyuk. Jaga-jaga baik tu. Ni di antaranya wikra' hak Huzaifah hasil daripada Nabi duk royak semua tu demi tujuan Yesus beringat. Dan juga dia kata pula dah, di antara alamat hak kiamat, di antara dia katakan, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyu'. Awal-awal hak raib daripada agama kita tu ialah khusyuk. Awal-awal raib daripada kita beragama. Segala-gala bar kita beragama dalam semaya lah, puasa lah, sedekah lah, buat haji lah. Awal-awal hak raib. Dia panggil inti hak kita beragama saat ni. Raib di mana? Raib di segi khusyuk. Dan akhir sekali hak hilangnya ialah semaya. Wa rubba musallin la khaira fi. Kadang-kala si hak semaya saat ni tak ada pedah bagi dia. La haula wala quwwata illa billah. Susahlah kalau tak ada pedah. Sebab apa? Sebab awal-awal hak tu hewat kira di antara kita dengan Allah semaya. Pak kita dengan hamba-hamba sama-sama kita saat ni ialah hak tu darah. Pak kalau semaya saat ni la khaira fihi, tak ada pedah, habis kira-kira kita. Habis kira-kira kita yang kita tu tak ada duk cagak langit bumi sangat dah. Kalau kata cagak bumi langit sana 2 tahun lalu dah tak ada.
Haduk tak dunia pun tak duduk cagak langit bumi dah. Tiba-tiba semaya kita dalam dia panggil ayuk kita hak camkat tu dah. Tak ada pedah pula dah. Nauzubillah min zalik. Sebab itulah yang dikasihi sekalian Al-Fudail bin Iyad dia kata gana. Dia wasa kata tak boleh tengok orang hak pasal semaya saat ni. Tetapi zahir dia tu khusyuk lebih banyak daripada hati dia. Lah mana? Jadi tengok dia dalam semaya tu kok Allah jangan kira lah bol lepas pada tu. Sopangan telucuk nyaceh lalu dah. Kodok semaya tu kok tak ada orang royak bol lepas pada tu kok tengok. Dari segi dia muamalah, dia menipu, dari segi dia janji, dia silap janji, dari segi dia kecek, dia bahang, dari segi segala-gala situ tu baik. Dia jadi nampak kata terongkam lalu dah. Benar hak belawai di antara kau hidup dalam semaya saat ni dan luar daripada semaya. Lebih-lebih lagi Ibnu Qayyim dia kata salatul munafiqin. Beringat molek dah hak ni dah. Semaya orang munafik boleh jadi hidup baris pertama. Boleh jadi hidup baris yang kedua. Boleh dia mari semaya Isya Jumaat. Boleh jadi dia mari semaya subuh Jumaat. Tetapi ada lagi masih lagi ada. Dia panggil saniyalak dia tu ada lagi. Apa dia? Salatul munafiqina salatu abdan. Semaya si munafik sana ialah semaya pasal rangkai tubuh badan. La salatul qulub. Bukan semaya pasal hak hati. Hak tepat hak Allah Subhanahu Wa Taala nak memong lagi ke hati tu nak tengok semaya tu memang semaya. Tapi memong hati dia. Memong hati dia hak dia semaya subuh. Memong hati dia hak dia semaya zuhur. Memong hati dia semaya asar. Seterusnya situlah yang dikasihi sekalian. Sebab itulah kita tepat nak jadi sedar sikit. Walaupun kita tak khabar dalam kita baca Fatihah tu, mula setak sikit sebanyak betul gerai dah. Panggil kelik di dua tempat dua cuk. Habis-habis tak ada. Cuk pertama kita panggil kelik, kita nak jadi khabar saat ni. Ketika kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wi khabar kat situ. Kita dok mob tua di kita saat ni. Kata kita ni sedang-sedang dok beribadat kepada Engkau wahai Allah. Sedang-sedang kita nak minta pertolongan dari Engkau wahai Allah. Di antaranya pertolongan yang kita minta saat ni kita nak orang panggil permohonan kita ialah ihdinas siratal mustaqim. Dua cuk ni besar kalau kita tak sedar. Leh humi pun tak khabar, leh hujung pun tak khabar. Habis-habis tak ada arah dah tu. Dua cuk tu jadi khabar sikit. Bila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita dok mengaku kata pada Engkau wahai Allah kami bersembah, pada Engkau kami kita nak minta pertolongan, we jadi khabar situ sikit. Lepas tu so lagi hak kita nak jadi khabar ihdinas siratal mustaqim. We hidayah pada kita pada jalan yang lurus. Tok se hok pasal pelik-pelik, tak padai dah, nak dok tak dunia walaupun muda sama telah tua. Dah, muda lagi pun kalau kita birang kita tak tahu nak tak dok. Biar mana khabar-khabar tak ada dalam hak kita meleweng ke gana. Tok se juga sama telah kita tua, tok se ya Allah. Tok se di antara kita nak tekan dia merayak benar-benar kita mari nak terima. Ha tu ihdinas siratal mustaqim lagu. Dia merayak kata benda ni tak leh, tak ada le syarat, tak ada kena dok hilah banyak. Tak ada kena duk takwil, tak ada kena duk helah, tak ada kena duk gapo ni belaka-laka dak. Demo ayat Tuhan tak ada, nabi tak ada perintah, Al-Quran pun tak ada. Sudah. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita boleh titi as-sirat. Insya-Allah taala dah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.